Assalamualaikum semua. Very good morning. Welcome back to ROF for today, Friday 28 August. So today we have Dr. Zuriawati Ahmad Zahari in the house, and she's from graphic department, University of Science Malaysia. Before that, thank you very much for your effort and for your support to ROF. Mungkin pada yang siapa ni penonton boleh tolong tutup speaker, tutup mic sebab ada kita boleh dengar dari sini. Okey, sebelum tu saya akan terangkan sedikit brief sedikit latar belakang tentang Dr. Zuriawati Ahmad Zahari. Beliau merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Seni, bahagian reka bentuk grafik, and before this she's further studied in the PhD Graphic Communication in School of the Arts University of Science Malaysia, and the works experience as a trainee graphic designer and sales trainee, graphic designer and graduate research assistant, and also part-time lecturer in School of the Arts USM. Okay, and Dr. Zuriawati's skills is more on web and multimedia, graphic design, photography, and teaching. And a few subjects that Dr. Zuriawati teach in the Department of Graphics, such as the media interactive. What else? Banyak juga subjek ni. Pengaturcaraan interaktif, media instalasi, kan? Lagi subjek apa lagi? Theory and practice of visual comm, penataan seni. Mungkin ni waktu jadi penolong pensyarah dulu. So sebelum kita membuang masa, saya jemput Dr. Zuriawati untuk membuat pembentangan penyidikan, ataupun ini adalah tajuk penyidikan PhD, kan? Ya, betul. Beliau. So Dr. Zuriawati, silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Suhaili tentang pengenalan diri. Tajuk research yang akan saya bentangkan hari ini adalah berkenaan dengan pembangunan aplikasi permainan tradisional, persepsi kanak-kanak dalam era digital. Perubahan globalisasi dan kemunculan budaya popular telah menukar hampir keseluruhan pola bermain kanak-kanak. Di mana permainan dahulu dimainkan di luar rumah dan kini telah beralih ke layar digital. Lambakan permainan moden dalam pelbagai bentuk dan peranti juga telah mengurangkan minat kanak-kanak terhadap permainan tradisional, di mana pemahaman terhadap nilai dan falsafah kehidupan tradisional itu semakin kurang diamalkan. Penggunaan teknologi dilihat sebagai satu platform yang dapat mengintegrasikan warisan permainan tradisional dengan golongan moden. Kehadiran teknologi dapat mengurangkan jurang di antara permainan moden dan permainan tradisional. Jadi pendekatan ini dilihat dapat memberi kaedah ataupun inovasi yang baru kepada generasi ini. Seperti yang kita sedia maklum, permainan tradisional adalah satu permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Ia dimainkan oleh semua golongan, tidak kira tua ataupun muda. Sebagai contoh, permainan gasing yang dimainkan oleh golongan yang lelaki, manakala permainan batu seremban dimainkan oleh wanita dan permainan guli dimainkan oleh kanak-kanak. Permainan tradisional kebiasaannya ia dimainkan pada waktu lapang, mengikut musim dan juga upacara tertentu. Di mana sebagai contoh, permainan gasing
yang dimainkan selepas waktu menuai padi. Okey, permainan tradisional juga dibahagikan kepada dua, iaitu permainan laman dan juga permainan anjung, di mana permainan laman menjurus kepada memerlukan kawasan yang besar dan selalu dimainkan di luar rumah seperti bermain gasing, waw dan tali upih. Manakala permainan anjung merujuk kepada permainan yang dimainkan di anjung-anjung rumah seperti bermain batu seremban, gamaji dan congkak. Okey, dalam permainan tradisional terdapat struktur yang sangat unik di mana terdapat falsafah dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan, di mana dia menjadi asas keseragaman kebudayaan dalam membentuk tata cara dan nilai hidup masyarakat. Sebagai contoh, permainan gasing yang menerapkan nilai-nilai bekerjasama, toleransi dan bersatu padu di dalam permainan. Hal ini menjadikan permainan tradisional dilihat unik dan mampu menjadi asas kehidupan kepada masyarakat dahulu. Kebanyakan permainan tradisional juga turut dihasilkan daripada peralatan yang wujud dalam alam sekeliling kita, di mana ia boleh diperolehi secara percuma seperti bahan kita semula atau flora dan fauna. Contoh yang paling dekat pada zaman dahulu, permainan tarik upih. Alatan yang digunakan adalah tarik upih. Dan contoh yang lain adalah permainan congkak, di mana tanah digunakan untuk menggali rumah dan membuat rumah, dan juga biji getah digunakan sebagai alatan bermain. Okey, kemunculan era digital telah membuatkan kanak-kanak lebih cenderung kepada permainan berbentuk elektronik, di mana mereka lebih terdedah dengan penggunaan teknologi sehingga melupakan budaya permainan tradisional. Teknologi telah dibuktikan dapat meningkatkan produktiviti dan meningkatkan motivasi serta meningkatkan literasi maklumat, di mana informasi yang dibaca melalui skrin akan lebih bertahan lama dalam memori. Generasi digital natif ini mereka minat dengan multimedia daripada teks kerana mereka akan lebih cepat memahami konsep penggunaan teknologi. Oleh itu, dengan pendekatan digital, ia dilihat sebagai satu kaedah baru dalam menarik golongan muda untuk memelihara warisan permainan tradisional. Okey, permasalahan ini disebabkan oleh ada 3 faktor yang berlakunya menyebabkan kajian ini dilakukan, iaitu yang pertama adalah perubahan sosial budaya, di mana perubahan pola bermain kanak-kanak berubah. Dan yang keduanya adalah kemunculan era digital. Kanak-kanak kurang bermain permainan tradisional, mereka lebih tertumpu kepada permainan moden. Yang ketiga, hebahan tentang permainan tradisional secara tradisional agak kurang relevan dalam konteks pada hari ini. Jadi penggunaan teknologi dapat memberi kaedah ataupun inovasi baru kepada generasi muda untuk lebih memahami konteks falsafah permainan tradisional. Okey, pembangunan reka bentuk. Okey, dalam pembangunan reka bentuk prototype permainan tradisional, model AD diaplikasikan sebagai satu garis panduan. Okay, model ini merupakan model pengajaran yang dikembangkan oleh Rosette, dan ia mempunyai pendekatan satu rangka kerja yang teratur dan bersesuaian dengan pembangunan kajian ini. Dalam model AD terdapat 5 fasa penting yang perlu dilaksanakan, iaitu di fasa pertama adalah analyze, di mana fasa ini adalah fasa yang untuk mengumpul data dan bagaimana pembangunan konsep dikenal pasti. Setelah fasa ini dapatan diperolehi, fasa seterusnya iaitu fasa reka bentuk dilaksanakan dengan mengenal pasti elemen reka bentuk yang bersesuaian. Fasa ini adalah untuk kaedah memilih media dan bahan yang bersesuaian bagi reka bentuk yang akan dibangunkan. Setelah fasa reka bentuk dibangunkan,
fasa pembangunan dilakukan, di mana dalam fasa ini spesifikasi butiran reka bentuk di point outkan, di mana sebagai contoh elemen-elemen yang penting dalam pembangunan reka bentuk ini adalah antarmuka, papan cerita, carta alih, pengatur caraan, animasi dan interaktif. Setelah fasa ini telah digenerasi, fasa pelaksanaan dilakukan, di mana pengujian penilaian telah dilakukan kepada pakar kepada pakar dan juga kepada responden sebenar. Penilaian ini dilakukan bagi mengenal pasti ketidakstabilan reka bentuk ataupun aplikasi yang dibangunkan. Setelah itu, fasa yang terakhir adalah fasa penilaian, di mana ia diuji kepada pengguna sebenar untuk melihat tahap kebolehgunaan prototipe yang dibangunkan. Okey, bagi pelaksanaan kajian fasa 1, kaedah temu bual telah digunakan dengan temu bual pakar dan juga kumpulan berfokus. Ini bertujuan untuk meneroka konsep dan idea awal untuk dapatan kajian. Okey, responden yang terlibat bagi kumpulan berfokus adalah pelajar daripada 7 sehingga 9 tahun, daripada seramai 12 orang, dan skop persoalan yang diajukan adalah berkenaan dengan pengetahuan permainan tradisional, pencerahan kepada penggunaan teknologi dan juga pemahaman terhadap media dan visual. Okey, hasil daripada dapatan tersebut menunjukkan aktiviti bermain kanak-kanak adalah seramai 58% kanak-kanak bermain di luar rumah dan kekerapan mereka bermain adalah bersama kawan. Permainan yang mereka mainkan di rumah adalah bersifat teknologi, iaitu tablet dan juga komputer. Bagi pemahaman visual dan media, responden tahu dengan tepat simbol dan logo serta fungsi-fungsi media yang ikon yang terdapat di sosial media. Okey, bagi pendedahan teknologi, hampir kesemua responden terdedah kepada teknologi, terutamanya penggunaan tablet dan smartphone, di mana majoriti mereka menggunakan tablet untuk bermain. Untuk pengetahuan permainan tradisional, 50% daripada responden sudah terdedah dengan pengetahuan permainan tradisional melalui pendidikan di sekolah, ibu bapa, jiran dan kawan-kawan. Mereka juga turut menunjukkan keinginan untuk bermain permainan tradisional. Okey, selepas data-data awal diperolehi daripada penerokaan fasa 1, fasa 2 telah dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kuantitatif, di mana fasa 2 ini adalah proses mengumpul maklumat tentang pembangunan reka bentuk prototipe yang saya maklumkan sebelum ini menggunakan model AB untuk pelaksanaan proses penghasilan prototipe. Responden yang terlibat adalah responden yang lebih besar yang dilakukan di sekolah, luar bandar dan bandar di sekitar Pulau Pinang dengan penyertaan 432 orang pelajar. Kaedah yang dilakukan adalah menggunakan kaedah multimedia survey. Skop soalan masih menumpukan kepada permainan tradisional, teknologi dan media dan visual. Okey, hasil kajian menunjukkan dari segi pengetahuan kanak-kanak terhadap permainan tradisional tidak begitu meluas, namun ada di antara mereka yang masih mengenali dan tahu beberapa jenis permainan tradisional. Dari segi penggunaan teknologi, kebanyakan responden telah memilih permainan berbentuk digital berbanding permainan tradisional dan moden. Aplikasi permainan telefon menjadi pilihan utama kanak-kanak. Bagi media dan visual pula, ada yang memahami dan ada juga yang tidak memahami dengan jelas tentang penggunaan simbol dan media yang dipaparkan. Pemilihan media dan visual ini ditanya di dalam di dalam survey ini adalah untuk pemilihan konsep reka letak bagi menentukan kesesuaian visual, teks, warna dan karakter untuk pembangunan aplikasi permainan tradisional.
Okey, hasil kajian melalui reka bentuk pengajaran EDI, proses pertama adalah untuk menganalisis keperluan perisian yang sebelum ini saya maklumkan, di mana jenis permainan, watak, susunan atur, teks pilihan menjadi sebagai panduan dalam pembangunan antarmuka supaya konsep dan tema serta hala tuju permainan yang dihasilkan menepati kehendak kumpulan sasaran. Okay, elemen dalam pembangunan reka bentuk, elemen reka bentuk adalah penting di mana ia dapat meningkatkan rupa dan rasa prototipe yang yang dibangunkan. Antara elemen-elemen yang penting yang perlu diterapkan dalam reka bentuk adalah warna, image, tipografi, susunan atur, navigasi, audio, video dan pautan. Antara ciri-ciri lain yang perlu diterapkan atau dimasukkan di dalam pembangunan reka bentuk ini adalah konsistensi, clarity, konteks, navigation dan learnability. Bagaimana antarmuka yang seragam dihasilkan mengikut konsep yang telah ditetapkan, bagaimana simbol-simbol dan ikon yang diatur, difahami oleh responden dan konteks isi kandungan permainan tradisional yang menepati keperluan aplikasi permainan dan navigasi. Navigasi adalah sangat penting di mana ia akan membawa pelayar untuk bergerak dari satu laman ke laman yang lain berpandukan menu yang diatur. Learnability adalah maklumat sokongan seperti info tambahan ataupun help button yang memudahkan pengguna untuk memahami program ataupun aplikasi sesuatu aplikasi. Okey, reka bentuk prototype ini adalah sebahagian daripada ini adalah konsep perancangan awal prototype dibangunkan, di mana setiap elemen yang disenaraikan ini adalah untuk melihat game flow permainan aplikasi yang dirancang, di mana kawalan navigasi yang digunakan adalah berbentuk hierarki. Kawalan menggunakan dalam permainan ini kawalan butang arah ataupun gesture dengan menggunakan kawalan tangan. Ciri-ciri permainan yang dimasukkan untuk setiap permainan adalah permainan strategi dan permainan perlombaan. Grafik yang digunakan adalah 3 dimensi dan 2 dimensi. Tahap kesukaran permainan adalah di tahap beginner. Manakala tema permainan adalah berdasarkan kepada kawasan kampung dan cara bermain ditetapkan mengikut permainan yang asal, namun terdapat perubahan dan penambahan di mana halangan dan juga reward untuk meningkatkan motivasi pemain untuk terus bermain permainan ini. Begitu juga pilihan aksesori, audio, muzik dan latar bagi merangsang minat untuk terus bermain permainan tradisional. Okey, fasa kedua juga, ini adalah lakaran awal di mana saya nyatakan tadi lakaran navigasi, kawalan navigasi yang menggunakan daripada halaman utama kepada halaman permainan, dan sebelah kanan ini ada merupakan papan cerita ataupun storyboard yang dihasilkan sebelum model dan programming dibangunkan. Ini adalah penggunaan antarmuka permainan tradisional melalui perisian Unity dan Maya, di mana proses pengaturcaraan, animasi dan interaktif dilakukan. Okey, animasi dilihat mampu memberi kesan signifikan kepada prestasi dan motivasi pelajar. Di samping bahan pembelajaran yang ditambah dengan elemen grafik dan animasi boleh memberikan keseronokan kepada kanak-kanak. Okey, berikut adalah hasil akhir output permainan tradisional yang telah dibangunkan. Yang telah dibangunkan mengikut dapatan kajian daripada sekolah-sekolah yang dijalankan. Okey. Saya akan mainkan sedikit
Ini adalah merupakan output akhir yang merangkumi 3 jenis permainan, iaitu permainan tarik upih, permainan gasing dan juga permainan wow. Ketiga-tiga permainan ini dipilih berdasarkan komponen utama yang saya senaraikan tadi, iaitu permainan yang bersifat perlumbaan dan juga strategi. Fasa penilaian pakar. Hasil daripada aplikasi yang dibangunkan, ini adalah penilaian yang dilakukan terhadap pakar yang daripada akademik. Mereka menyatakan permainan ini interesting, ada great design prototype, really interesting, and the graphic is cute, UI is nice, and the game was fun and colourful, and it give an exposure to children on traditional Malay games. Seterusnya, penilaian pakar B adalah daripada industri sendiri. Mereka menyatakan feedback yang diterima sangat memuaskan, di mana permainan yang dibangunkan menepati ciri-ciri kepada responden kanak-kanak. Hasil kajian analisis kebolehgunaan prototipe yang mengakumi kebolehan belajar, kebolehan mengingat dan keberkesanan dalam proses responden terhadap prototipe yang dibangunkan. Majoriti responden dengan 288 orang memahami dengan jelas berkenaan dengan game flow permainan tarik upih. Mereka dapat mengingat dengan jelas butiran dan perincian serta halangan reward, penggunaan butang menu dan navigasi permainan. Manakala seramai 239 responden menyatakan peraturan cara bermain mudah diikuti dan ia berfungsi dengan jelas. Dan hanya 76 responden menyatakan ia tidak berfungsi dengan jelas. Bagi kepuasan satisfaction, seramai 201 responden berpendapat permainan ini seronok dimainkan, senang dimainkan. 244 responden memilih untuk bermain lagi permainan ini. Manakala 84 responden akan menghibahkan kepada kawan-kawan tentang permainan tradisional ini. Untuk learnability, kebolehan belajar, seramai 70 responden mengatakan melalui permainan ini mereka dapat mengetahui tentang permainan tradisional dan juga dapat belajar tentang permainan tradisional. 90 responden mengatakan seronok dapat bermain permainan tradisional. Daripada feedback yang diperolehi, aplikasi yang dibangunkan ini masih boleh diperbaiki, adalah baik tapi masih boleh diperbaiki pada peringkat seterusnya. Kesimpulan dapatan kajian, dapatan pertama, aktiviti bermain telah berubah kerana fokus permainan tertumpu kepada permainan moden. Perubahan pola bermain, majoriti kanak-kanak kini bermain di dalam rumah oleh kerana faktor keselamatan, faktor tempat yang tidak bersesuaian dan faktor kurangnya informasi tentang permainan tradisional. Dapatan yang kedua yang diperolehi daripada fasa 2, majoriti responden memilih permainan digital berbanding permainan tradisional, dan hasil daripada keputusan tersebut, mereka bentuk aplikasi permainan yang dibangunkan berdasarkan model AD dengan prinsip elemen interaktif. Yang dapatan ketiga, ini adalah tentang pengujian prototipe yang dibangunkan, di mana majoriti responden menunjukkan minat yang tinggi terhadap prototipe yang dibangunkan. Mereka memahami konsep dan struktur permainan dengan jelas.
Dan prototipe yang dibangunkan adalah mesin pengguna dan aturan permainan mudah dipahami. Mempunyai tindak balas interaksi yang tinggi melalui susunan persembahan dan kawalan navigasi yang mudah dipahami. Okey, rumusan. Penggunaan elemen antarabukar seperti typografi, susun atur, audio, navigasi dalam proses prototipe dapat meningkatkan keberkesanan ataupun dapat memberi tarikan kepada golongan muda untuk mengenali permainan tradisional. Penerapan digital mampu meningkatkan motivasi, meningkatkan faktor dan meningkatkan kepantasan berfikir bagi kanak-kanak selain meningkatkan keupayaan kognitif dan kemahiran ICT. Melalui permainan digital juga, kanak-kanak dapat meningkatkan koordinasi antara tangan dan mata di samping dapat meningkatkan fokus terhadap satu perkara. Kaedah pembelajaran tradisional dengan kaedah digital dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak dan pembelajaran akan menjadi lebih seronok dan menghiburkan. Okey, melalui imaginative play, ia akan menggalakkan kanak-kanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka menyusun pengalaman yang baru. Okay, teknologi telah dibuktikan dapat meningkatkan produktiviti dan meningkatkan motivasi. Jadi kesesuaian teknologi yang diaplikasikan dalam yang diintegrasikan dalam penggunaan permainan tradisional adalah sangat bersesuaian. Nilai bermain secara tradisional mungkin tak dapat dibawa dalam bentuk digital, tetapi dengan adanya teknologi yang canggih pada masa ini, permainan secara maya dan secara beramai-ramai boleh dilakukan. Nilai bersosial masih boleh berlaku tetapi dalam bentuk maya. Sekian, terima kasih. Thank you, Dr. Zuriawati, for the very interesting topic and presentation. So, we open now for the Q&A. If you have any question, can write down your question in the chat. Or you can SMS me, or you can you can give your comments or any ideas, suggestion, opinions, not only question. Maybe for improvement after this, can continue this topic and can collaborate with Dr. Zuriawati. Please, anybody? I open for all. Before that, Dr. Zuriawati, ada tak any cabaran, apa cabaran yang Dr. Zu hadapi sepanjang menjalani research tersebut? Okey, yang paling mencabar dalam pengumpulan data sebab dia melibatkan sekolah. Jadi proses dia agak panjang. Dia melibatkan Kementerian Pelajaran dan juga dapat approve daripada situ, kita kena hantar proposal and then baru pergi ke sekolah. Cabaran yang lain adalah kerana responden yang terlibat adalah ramai. Sekolah-sekolah, sebab saya melakukan multimedia survey. Jadi sekolah-sekolah yang dipilih itu perlu mempunyai perkakasan komputer ataupun makmal yang stabil supaya survey yang dihasilkan dalam bentuk interaktif dapat dijawab oleh semua pelajar. Namun ada juga sekolah-sekolah yang tidak mempunyai keperluan komputer yang baik. Jadi kat situ agak mencabar sikitlah proses untuk mengumpul data tu. Sebab ada juga kanak-kanak daripada sekolah luar bandar, mereka kurang arif ataupun kurang mahir menggunakan komputer. Jadi dekat situ dia ada halangan-halangan sikitlah. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sebab saya membuat dalam dua fasa. Okey, fasa pertama preliminary data tu dilakukan kepada kumpulan yang kecil. Yang fasa kedua ini melibatkan pelajar yang ramai. Dilakukan sebanyak 2 peringkat. Yang pertama adalah proses meneroka itu.
432 orang dan proses yang kedua juga pelajar yang sama daripada sekolah yang sama untuk test prototype tersebut. Okey, kita ada soalan daripada Dr. Ashik Mat Desa. Ya. Boleh baca dekat bahagian komen. Soalannya berbunyi, apa yang boleh dimajukan lanjutan dari kajian ini pada masa hadapan dari segi media atau teknologi? Okey, sebenarnya aplikasi permainan yang dibangunkan ini, prototype yang dibangunkan ini boleh dijadikan sebagai landasan ataupun guideline rujukan kepada pembuat developer permainan moden untuk lebih banyak menghasilkan permainan-permainan yang berbentuk kearifan tempatan. Selain daripada itu, teknologi atau media yang boleh digunakan adalah macam teknologi VR, teknologi Kinect yang boleh menghasilkan pergerakan seperti permainan tradisional yang sebenar. Menjawab Dr. Ashik? Okey, dari segi lanjutan dari kajian ini mungkin boleh dimajukan. Tadi saya cakap terdapat satu stage saja permainan, tapi mungkin boleh diadakan beberapa stage lagi dengan menghasilkan reward ataupun halangan untuk menarik minat golongan muda untuk bermain permainan tradisional dalam bentuk aplikasi ini. Ada soalan lain? Any question from all the participants? Okay, sebenarnya kita tunggu soalan. Dari segi commercialization, Dr. Surati ada tak dapat tawaran dari mana-mana company untuk nak membantu mengkomersialkan software ni ataupun perisian ni ataupun untuk commercialize-kan belum lagi, tapi ada perancangan dengan Jabatan Warisan untuk kita buat collaboration sebab Jabatan Warisan dia ada promotion yang berkala. Dia ada buat di sekolah dan juga di tempat-tempat tertentu, terutamanya di tempat-tempat pelancongan yang untuk mempromosi tentang permainan tradisional. Mungkin kolaborasi ini boleh dilakukan di antara Jabatan Warisan di kemudian nanti. Selain itu, aplikasi ini juga boleh dikomersialiskan kepada pihak sekolah kerana sekarang kebanyakan sekolah pada hari ini dia menitik beratkan tentang penggunaan ICT di sekolah. Jadi mungkin penerapan permainan tradisional ini dalam konteks aplikasi boleh diterapkan kepada sekolah-sekolah. Okay, any question from audience? Siapa Dr. Serina? Any question? From outside, Diaudin from UiTM, any question? Dr. Kizal? At the same time, dia do their work. I know that sama-sama itu boleh dengar juga. Tapi saya notice dalam permainan ni, pelajar ataupun kanak-kanak tersebut tetap wajib mempunyai telefon kan? Sebagai medium utama. Ya, betul. So maksudnya diorang tetap kena beli telefon dulu and baru boleh install apps. Buat masa ini untuk platform aplikasi permainan ini dibangunkan untuk platform mudah alih lah seperti telefon, tapi ia juga boleh dimainkan di komputer. So tak ada masalah di situ. Okay. Registration link untuk collect MyCPD dan juga MyCSD for students kita akan beri dalam ruangan chat nanti. Boleh klik link tersebut dan isi detail untuk klik point. And rasanya Dr. Sarina belum ada lagi link apa-apa dalam ruang komen ni. Okay, ada soalan lain? Cadanganlah. Tak nak tanya soalan. Kita bagi cadangan ke, sharing session ke. Sebelum ni pernah buat projek yang sama ke?
Dr. Zul, just a Ya. question. So how would you extend this research slightly more into the university's research grant? Okey, mungkin saya akan melihat kepada konten permainan itu sendiri, sebab nilai falsafah, nilai-nilai permainan itu memang tak boleh dibawa ke dalam bentuk aplikasi, tapi kita cuba uh, membawa dengan teknologi yang ada, di mana penerapan contoh permainan tradisional mempunyai menggunakan pergerakan seperti tangan, mata, kaki. Mungkin dari segi situ macam Dr. Syed mention tadi, teknologi apa yang masih boleh digunakan. Mungkin penambahan daripada segi teknologi VR, teknologi Kinect yang lebih dekat kepada kumpulan sasaran. Kamu jawab, Doktor? Rasa ada apply grant seterusnya tak untuk tajuk yang sekarang untuk lanjutan? Belum boleh. lagi. Jadi Dalam Dr. Zul, perancangan. jadi Dr. Zul kena think about how a small section of the research can be translated into a short term grant dan sebagainya lah. Fikir daripada sekarang ready lah, kena apply lah. Kena apply terus lah, ya. Alright. Dr. Syed dia nak cakap apa ke? Dr. Syed cakap ada 3 fasa besar dalam topik ni yang mungkin boleh dipecahkan lagi dalam presentation. Yes, we know that, tapi ini untuk 30 minit je. So, kita rangkumkan semua. Mungkin selepas ni mungkin Dr. Zul boleh buat another slot yang lain lah. Tapi mungkin boleh, sebab dia ada lagi satu slot interview bersama dengan expert-expert daripada permainan tradisional dan juga multimedia. Saya tak masukkan dalam ni, mungkin macam Dr. Sali cakap, kita boleh masukkan dalam research yang lagi satu. Okay, saya masukkan dalam list RF next year. Okay. Saya sebelum kita tunggu soalan yang lain, tadi saya perasan Dr. Zul ada bagi tahu permainan ada dikelaskan mengikut beberapa kategori, antaranya permainan anjung, permainan luar rumah. Selain itu, ada tak lagi kategori lain yang mungkin tidak dipilih tapi mungkin ini untuk pengetahuan umum lah. Ada tak kategori lain dalam permainan tradisional selain anjung? Okey, dalam pembangunan aplikasi ni sebab limitasi kita nak gunakan limitasi teknologi yang ada. Sebab itu pemilihan yang saya bagi contoh tadi ada 3 jenis permainan wow, tarik upih dan juga permainan gasing. Kerana dia punya struktur permainan tak begitu kompleks dan mudah diadaptasikan ke dalam bentuk teknologi dalam programming. Tapi kalau sebagai contoh permainan yang lain yang lebih kompleks, itu agak sukar diaplikasikan. Tapi mungkin boleh ditambah atau diubah, diinovasikan mengikut keperluan ataupun trend aplikasi yang ada pada hari ini. Sebab mungkin ada kategori lain macam mungkin lepas ni lah mungkin penambahbaikan kan kategori permainan tradisional bermusim ke kan, ada tu musim tengkujuh baru dia orang main tradisional tu. Tapi saya pun tak berapa pasti apa jenis permainan tu, atau mungkin musim berangin dia akan main permainan tu macam wow kan. Tapi mungkin seperti saya maklumkan sebelum tadilah pada awal pengenalan tentang permainan tradisional, di mana permainan tradisional pada zaman dahulu dia dimainkan pada waktu-waktu tertentu, dia tak dimainkan setiap hari. Contohnya permainan gasing yang dimainkan selepas menuai padi. Sebab proses menuai padi tu dia panjang, selepas menuai padi tu dia panjang, so dia mengambil masa untuk bersihrehat dengan bermain permainan tradisional. Contoh permainan wow pula, dia juga dimainkan apabila yang macam Dr. saya cakap ada musim berangin ke semua tu. So pada bulan itu sesuai untuk bermain permainan wow. Sebab permainan tradisional ni dia bersifat klasik, struktur dan dia punya struktur dan juga falsafah tu sangat unik. Jadi mungkin dia boleh dikembangkan lagi
dalam konteks permainan ni lah secara lebih detail lagi. Okay, untuk semua link registration untuk collect CPD and CST dah diletakkan dalam ruangan chat. So boleh klik link tersebut sebelum anda meninggalkan Webex ni. Sebelum anda off, so isi dan masukkan maklumat untuk collect point. Dan juga kita ada buat sedikit penilaian tentang presenter hari ni. So kita boleh nilai lah. Soalan lain tak ada? Semua kata nak tanya soalan di luar online. Offline dia ada soalan secara offline. Ada apa-apa lagi yang Dr. Zul mungkin boleh bagi tahu any information to share, maybe your experience yang mungkin tak dimasukkan dalam report, tak dimasukkan dalam thesis yang boleh share sebab here we have postgraduate also from PhD. So mungkin boleh beri nasihat macam mana nak improve, macam mana nak menjalankan pendidikan sampai berjaya. Okey, proses penyelidikan yang melibatkan responden macam kuantitatif seumpamanya, dia memerlukan proses yang panjang. Jadi perancangan tu perlu dilakukan lebih awal. Di mana sebab kajian saya ni lebih kepada pembangunan, dia lebih ke bentuk, dia ada design. So proses tu dia lebih panjang untuk dilaksanakan dan disempurnakan. Lagi satu dia punya responden tu besar, jadi dia agak memakan masa sikit lah untuk diselesaikan. Sebab dalam proses kajian saya ni juga terdapat saya menggunakan method terbual dan juga kualitatif dan kuantitatif. So it's a bit challenging actually sebab kita nak dapatkan masa untuk terbual. Sekolah-sekolah ini dengan kebenaran guru besar saja. Jika tak ada waktu-waktu yang bersesuaian, maka kita kena adjust lagi lah masa tu sampai boleh disempurnakan. Dari segi timing wise tu amat penting untuk buat collect data. Lagi banyak kita pergi interview orang, lagi banyak ilmu ataupun informasi kalau kita yang ni kan, ini untuk markah kan dia panjang tapi macam aku ada keluar suara pula. Okay, tak apa, iklan. So itulah, that's a very good info and juga tips for student kan, especially for postgraduate on how they want to do their research. I noticed that your research is more to qualitative and quantitative lah kan? Mixed method. Yeah. Okay. So Dr. Serena, macam mana? No question at all? Okay, alright. Okay. Terima kasih. Thank you very much for Dr. Zuriawati for your time and terima kasih. to present your very interesting topic today. And I wish you good luck for your futures and hopefully this research topic you can further more buat lebih detail dan boleh applykan yang lebih tinggi lagi. InsyaAllah boleh. Bersama mungkin boleh share, boleh collaborate dengan banyak agensi kan, terutamanya agensi industri yang boleh jadikan dia sebagai satu commercial product. Okay, thank you very much for all participants yang dapat join pada hari ini.